اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wayassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min alsinatina, hilangkanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman agama. Wa 'allimna at-ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman kitab suci Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, kepadamu ya Allah kami meminta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas lagi suci dan baik. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, ahlan-ahlan Fadil Jamil, kemudian ahlan-ahlan Bizfa Wahab, Ajib, Kakak Strawberry, Khairul Amin, Ardi, Handi, Nur Kalam, Muhammad Yazid. Ahlan-ahlan kepada semua. Kita bertemu dalam buku Marhaban Ya Ramadan. Walaupun kita dah masuk sebenarnya pada malam yang keempat Ramadan, tarawih yang keempat, Ramadan yang keempat. Alhamdulillah, Allah masih lagi pertemukan kita dengan Ramadan, memberi peluang untuk kita melakukan amalan pada bulan Ramadan. Moga-moga bertambah hubungan kita dengan Allah, bertambah kekuatan untuk melanggar perintah Allah, melakukan maksiat dan dosa. Dan yang paling penting, Allah terima amalan yang kita lakukan. Allah beri kekuatan untuk istiqamah pada amalan yang kita lakukan. Betul, doakan kami istiqamah melakukan amalan yang baik. Semua kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita hingga ke akhir hayat kita, mudah-mudahan. Lalu pada siri yang ketiga, ulang kaji tentang Ramadan ini, maka kita dah tiba pada muka surat 63 berkenaan tentang tajuk kalaulah seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki kewajipan untuk mengqada puasa. Dalam mazhab Syafi'i, maka puasa yang ditinggalkan perlu untuk diqadakan. Kecualilah kalau seseorang tu memang ketika mana datangnya Ramadan dia memang dah tak boleh puasa dan dia tak ada harapan untuk sembuh, ataupun kerana faktor usia, maka itu tak ada masalah. Itu hanya perlu bayar fidyah seperti yang kita dah kongsikan beberapa hari lepas. Tapi kalaulah seseorang tu sihat dan dia tak puasa, dan dia perlu untuk qadakan puasa tersebut, dan dia ada waktu untuk qada dan dia tak qadakan, dan kemudian meninggal dunia, maka apakah yang patut untuk dilakukan oleh waris dia? Adakah perlu puasa ataupun perlu untuk bayar fidyah? Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik kalaulah bermanfaat, bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka jika seseorang mati, meninggal dunia, dalam keadaan dirinya masih memiliki tanggungan wajib dalam mengqada puasa, maka perincian hukumnya adalah berikut. Dia ada detail, dia ada tafsil pada hukum. Yang pertama, kalaulah orang yang dah meninggal dunia tersebut ada meninggalkan harta pusaka, harta warisan, maka hukumnya adalah wajib bagi ahli warisnya untuk melakukan salah satu daripada dua perkara. Sebab dia ada memang tinggal duit dan perlu diselesaikan tanggungjawab dia, hutang dia dengan Allah daripada puasa.
Maka kalaulah yang mati tu ada tinggalkan harta pusaka, wajib bagi waris dia buat salah satu daripada dua pilihan berikut. Hukum dia wajib. Tak ada pilihan, wajib menggunakan harta si mati tadi. Yang pertama, maka waris perlu berpuasa bagi si mati. Lalu kalaulah berpuasa, maka tak adalah perlu bayar fidyah. Maka pilihan pertama, waris boleh berpuasa bagi si mati. Dan yang kedua, kalaulah waris tak nak puasa, nak bayar fidyah je daripada harta warisan, harta pusaka yang ditinggalkan, maka mestilah mengeluarkan bagi setiap hari anggaran, kalau mereka tak tahu tepat anggaran, berapa hari anggaran yang si mati ni tak puasa, maka satu hari satu fidyah. Dan satu fidyah ni kadar dia berapa? Hanya 750 gram beras. Ataupun bahasanya satu cupak beras. Satu cupak ni lebih kurang 750 gram beras bagi setiap hari yang si mati ni telah tak berpuasa. Maka dua pilihan, tapi wajib sebab dia ada tinggalkan duit. Lalu pilihan pertama, kalaulah sayang sangat, banyak sangat nanti duit akan dibayar untuk fidyah, mereka nak duit tu, maka boleh puasa bagi si mati, waris dia. Dan kalaulah tak mampu nak puasa, maka boleh bayar fidyah daripada harta si mati, kadar setiap hari puasa yang si mati tinggalkan, kadarnya satu fidyah. Fidyah ni berapa jumlah dia? Satu cupak beras. Satu cupak berapa kadar dia? 750 gram. Satu cupak macam mana? Satu cupak adalah satu mud dalam bahasa Arab. Maka saya pernah tunjukkan, inilah satu cupak mud. Ini adalah mud Nabi SAW daripada milik sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ini ada dijual dekat Muzium Madinah, dekat Mathaf Darul Hijrah. Dekat Mathaf Darul Hijrah, Mathaf Madinah. Maka ini dipanggil satu cupak. Maka kadar beras dalam bekas ni, anggaran dia lebih kurang 750 gram. Maka itu adalah kadar fidyah yang perlu dibagi untuk orang yang mati dalam keadaan ada tanggungjawab yang dia perlu untuk berpuasa. Okey. Maka itu yang pertama. Kalaulah si mati ada tinggalkan duit, maka hukum dia wajib. Sebab kena guna duit si mati sebelum dibahagi-bahagikan kepada waris. Situasi yang kedua dalam mazhab Syafi'i, jika si mati tidak meninggalkan harta, dia tak ada tinggalkan harta, bahkan tinggalkan hutang lagi, dia tak ada tinggalkan harta, maka adakah wajib bagi waris bayar fidyah ataupun puasa tadi? Maka tak wajib. Sebab si mati tak tinggalkan harta. Si mati tak tinggalkan harta. Maka kalaulah ada orang kata, kau ni waris, wajib bayar hutang si mati, maka sebenarnya tak wajib. Itu adalah hutang dia. Kenapa dia berhutang? Kenapa dia tak selesaikan hutang? Maka daripada sudut hukum, kalaulah si mati tak meninggalkan harta, maka sebenarnya tak wajib untuk waris. Tapi pada zaman kita, masyarakat kita, anak-anak selalunya ambil tanggungjawab untuk menyelesaikan hutang si mati. Tapi adakah wajib untuk waris buat begitu? Sebenarnya tak wajib. Alan-alan kepada yang baru join, terima kasih Kak K Bariyah yang beri gift, terima kasih yang bantu share, terima kasih kepada semua. Begitu juga Kak Habibah Suib, ahlan-ahlan, selamat malam, ahlan-ahlan kepada semua. Terima kasih kepada yang bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka kalaulah si mati tak tinggalkan duit dan dia ada tanggungjawab puasa, adakah wajib untuk waris selesaikan tanggungjawab tersebut? Daripada sudut hukum dalam mazhab Syafi'i tak wajib. Sebab itu adalah hutang dia. Tapi kebanyakannya ahli keluarga ambil tanggungjawab bayar. Tapi sebenarnya tak wajib. Itu adalah ihsan mereka, kebaikan mereka. Sebab itu dalam kata para ulama, jika si mati tidak meninggalkan harta, maka tidak wajib tetapi sunnah bagi ahli waris untuk mengerjakan salah satu daripada perkara yang disebutkan di atas. Salah satu daripada dua.
sama ada dia gantikan puasa bagi si mati, ataupun kalau dia tak mampu nak gantikan puasa, dia bayar fidyah daripada duitnya sendiri. Sebab si mati tak tinggalkan harta. Maka beza tinggalkan harta ataupun tak, kalaulah si mati tinggalkan harta, hukum dia wajib untuk buat salah satu daripada dua. Kalaulah si mati tak tinggalkan harta, hukumnya tidak wajib namun sunnah untuk waris melakukan. Alan, terima kasih banyak-banyak SNA, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Okey, sekarang ni timbul soalan, apa dalil bahawa waris boleh untuk berpuasa bagi si mati? Kenapa tak bayar fidyah dia? Kenapa boleh puasa? Bukankah itu puasa untuk orang lain? Maka ada dalilnya yang mengatakan boleh. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam." Barang siapa yang mati dan ada qada puasa, ada kewajipan puasa ke atas dirinya, shama anhu waliyuh, maka wali boleh berpuasa bagi si mati. Lalu sebab itu kita kata salah satu daripada dua pilihan. Maka wali ahli keluarga boleh berpuasa, ataupun ahli keluarga kalau tak nak berpuasa boleh bayar fidyah satu hari sebanyak 750 gram bagi pihak si mati. Begitu juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hadis ini hadis riwayat Muslim, ja'at imra'atun ilan nabi, muka surat 64, telah datang seorang wanita kepada Nabi lalu berkata, inna ummi matat wa alaihi sawmu nadhrin, ibuku telah meninggal dunia dalam keadaan dia mempunyai tanggungan wajib puasa nazar. Dia ada puasa wajib yang dia belum sempat puasa, yang dia belum sempat tunaikan. Maka Nabi SAW bertanya, akunti qadiyatan anha dainan law kana ala ummuki. Nabi bertanya, seandainya ibuku memiliki hutang, apakah kamu akan membayar hutangnya? Qalat na'am. Wanita yang bertanya ini menjawab, ya, aku akan membayarnya. Maka Nabi SAW pun bersabda, fasumi anha. Lalu berpuasalah kamu bagi pihak si mati. Maka kedua-dua hadis ini menjadi dalil ahli waris boleh berpuasa bagi pihak si mati. Hadis riwayat Bukhari, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuh, dan hadis bin Abdullah bin Abbas riwayat Muslim. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kalaulah ada orang meninggal dunia, maka waris dia boleh untuk berpuasa baginya ataupun membayar fidyah bagi setiap hari puasa yang si mati tinggalkan. Cuma kita ulang sekali lagi, beza dia apa? Kalaulah si mati tinggalkan harta pusaka, hukum dia jadi wajib. Sebab kena guna duit dia membayar tunggakan fidyah, ataupun kalau tak nak bayar fidyah berpuasa bagi si mati. Dan kalaulah dia tak tinggalkan harta, hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Tapi yang pentingnya kena tinggalkanlah pesanan. Sebab itu kena catat. Kan kita baca kata-kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa perlu ada pesanan. Perlu ada pesanan, perlu ada wasiat. Berapa banyak puasa kita yang kita tak tunai sebab kita tak tahu bila kita mati. Kalaulah ada hutang, siapa kita berhutang, berapa banyak hutang, maka itu semua benda yang perlu ditulis. Sebab kalaulah tidak, maka kita menyusahkan keluarga kita. Dan kadang-kadang ada orang, ahli keluarga waris dia siap kena scam lagi. Ada orang tuntut, oh ayah awak, ibu awak, keluarga awak ada hutang saya, kena bayar. Maka kadang-kadang ada orang bayar, walaupun dalam keadaan tak ada bukti kerana dirisaukan keadaan ayah, ibu orang yang disayang dalam kubur. Maka benda-benda ni benda penting. Berapa banyak qada puasa, berapa banyak qada solat, berapa banyak hutang dengan manusia, hutang dengan siapa, bila tempoh pembayaran dia, itu semua benda-benda yang kena catat. Kena catat. Sebab kematian boleh datang tiba-tiba. Lagi-lagilah ada orang yang password telefonnya tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu.
password telefon dia. Kadang-kadang disimpan dalam phone, tapi password telefon dia tak ada siapa tahu. Pasangan tak tahu, anak-anak tak tahu, dan meninggal dunia. Dan kadang-kadang menyusahkan, membebankan orang yang masih hidup, dan itu tak sepatutnya berlaku. Kita boleh mati bila-bila, dalam tidur boleh mati, tengah makan boleh mati, dan mudah-mudahan dia mati dalam ibadah kan, mudah-mudahan mati dalam solat, mudah-mudahan. Tapi kadang-kadang kita tak naklah bila dah mati menyusahkan orang yang masih hidup, dalam keadaan mereka nak bantu selesaikan hutang, nak bantu selesaikan qada puasa macam perbincangan, tapi kita yang menyusahkan, tak kita maklumkan berapa, kadang-kadang kesian ahli waris ni, niat mereka baik, tetapi kadang-kadang yang mati ni menyusahkan. Oleh sebab itu penting untuk dicatat. Wasiat adalah penting. Wasiat penting, bukan sekadar wasiat harta, wasiat tentang hutang, bahkan hutang berkaitan dengan ibadah yang belum lagi kita tunaikan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey. Lalu sekarang ni kan tadi kita sebut bila seseorang tu mati dan dia ada qada puasa, maka waris ada dua pilihan, sama ada qada bagi si mati ataupun waris bayar fidyah. Lalu kita katakanlah waris ni nak qada. Macam mana cara qada dia untuk si mati? Maka dalam mazhab Syafi'i kata para ulama, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka cara qadanya adalah sama ada bahagi-bahagikan puasa tersebut. Bahagi-bahagikan. Contohnya ada berapa waris? Ada 10 orang waris dan dia ada katakanlah 100 hari qada Ramadan, qada puasa. Maka setiap orang berpuasa 10 hari untuk 100 hari bagi si mati. Tapi di sini kata penulis buku, cara yang paling afdal adalah bayar fidyah. Itu cara yang paling afdal. Walaupun berdasarkan dua hadis tadi boleh berpuasa bagi si mati, tapi cara yang paling afdal dalam mazhab Syafi'i adalah membayar fidyah 1 hari yang si mati tak puasa, kadarnya 1 mud, 1 cupak ataupun 750 gram perkiraan pada zaman kita. Itu yang lebih afdal. Walaupun sebenarnya boleh dia berpuasa bagi-bagi, siapa yang nak tolong, atuk ada tinggalkan puasa sekian, tanggungjawab dia tak sempat qada, bahagi-bahagikan antara waris, boleh, sah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi dalam mazhab Syafi'i kata para ulama lebih afdal adalah membayar fidyah, lebih afdal membayar fidyah bagi si mati. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey. Maka penulis buku bagi contoh, muka surat 65. Jika si mati meninggal dunia dalam keadaan dia ada qada puasa 30 hari, lalu 30 hari tersebut diqada oleh 30 orang dalam masa sehari. Semua kata okey, Isnin ni beberapa Syawal ni, maka kita ambil seorang sehari, 30 hari untuk si mati qada. Boleh, tak ada masalah. Kalaulah nak dibahagi-bahagikan, maka boleh. Allahumma salli. Okey, sekarang ni timbul soalan. Sebab dalam hadis Nabi sebut perkataan shoma anhu waliyuh, maka boleh berpuasa bagi si mati keluarga dia, wali dia, keluarga dia. Timbul soalan, adakah boleh untuk orang yang bukan keluarga, bukan waris? Contohlah katakan yang meninggal ni adalah orang yang banyak kawan, ada banyak kawan. Maka adakah boleh kawan-kawan dia tolong qada untuk si mati? Katakanlah dia kata geng motor, dia ada geng motor, ataupun geng kereta, ataupun dia ada sahabat-sahabat NGO, ataupun katakanlah dia memang banyak kawan. Maka kawan-kawan dia nak berpuasa bagi si mati ni. Berapa hari dia tak pernah puasa? 100 hari, tak ada masalah. Kami ada 100 orang, kami puasa seorang 1 hari. Apakah hukum dia? Sebab dalam hadis yang riwayat Bukhari yang kita baca tadi, Nabi SAW sebut boleh berpuasa bagi si mati keluarga dia. Shoma anhu waliyuh. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim yang Nabi benarkan untuk berpuasa adalah anak perempuan dia.
Okey. Maka adakah boleh orang yang bukan keluarga berpuasa bagi si mati? Jom kita lihat. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki tanggungan qada puasa, maka tidak boleh dan tidak sah bagi orang selain keluarga untuk mengqada puasanya tanpa izin daripada ahli keluarga. Ataupun kalaulah izin daripada si mati, maka kena dapat izin. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut keluarga. Lalu kalaulah orang yang bukan keluarga nak puasa, dia kena dapat izin salah satu daripada dua. Sama ada izin daripada si mati. Si mati tu dia kata, aku ada qada puasa ramai. Dan waktu tu kawan-kawan dia ada. Korang kalau tak keberatan, aku izinkan korang untuk puasa bagi aku. Maka boleh. Kalaulah si mati sebelum meninggal dunia diizinkan. Ataupun dia tak sempat nak izinkan, tapi ahli keluarga diizinkan. Bila kawan-kawan dia minta, kami ni tak ada duit nak bagi, tapi kami tahu arwah ni banyak qada puasa, lalu kami nak puasa bagi pihak dia, dan ahli keluarga izinkan, baru boleh. Tapi kalaulah tidak, sebab dalam hadis Nabi sebut keluarga, maka puasa yang dilakukan oleh bukan keluarga, maka tidak sah dan tidak dikira bagi si mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Sekarang ni muka surat 66. Tadi kita dah cerita tentang si mati. Sekarang ni timbul soalan kita puasa bagi orang yang masih hidup. Orang tu masih hidup. Cuma dia tak boleh puasa, dia dah terlantar. Ataupun usia dia dah sangat lanjut, dia tak boleh puasa. Dia dah tak boleh puasa. Lalu boleh tak kita nak puasa bagi orang masih hidup yang memang tak ada harapan untuk sembuh ataupun dah terlantar? Memang dia tak boleh puasa sampai bila-bila. Adakah boleh macam tu? Maka ini isu dia. Jika seseorang itu berpuasa untuk orang lain yang masih hidup, walaupun orang tersebut telah lanjut usia dan tak mampu berpuasa sampai bila-bila, dah lanjut usia ataupun sakit yang tak ada harapan sembuh, maka hukumnya adalah tidak boleh. Seorang tu masih hidup. So dalam hadis yang Nabi sebut adalah orang yang dah mati. Man mata wa alaihi siyam, dah mati. Lalu kalaulah orang tu masih hidup, maka tak boleh. Walaupun dia dah uzur, dah terlantar, tak ada harapan sembuh, tak mampu, usianya dah lanjut, dah bedridden katakanlah, maka tak boleh berpuasa bagi pihak orang yang masih hidup. Kalau orang masih hidup tu hanya perlu bayar fidyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu tadi kita sebut tentang kita sebut tentang puasa. Kemudian penulis buku bawakan tentang solat pula, solat. Lalu solat ni walaupun tak ada hadis menyebut tentang solat ni. Contohnya ada si mati ni tinggalkan banyak solat. Lalu dalam hadis tak disebut bagaimana cara mengqadakkan solat bagi si mati. Cuma sebahagian para ulama ada mengkiaskan solat dengan puasa. Maka sebab itu di sini muka surat 67 penulis buku menyebut kalaulah ada orang yang mati dan dia ada solat yang dia tak buat, banyak solat fardu yang dia tak buat, maka ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keluarga dia tak boleh buat apa-apa. Sebab dalam hadis tak ada tak ada sabdaan daripada Nabi. Maka keluarga dia tak boleh solat bagi pihak si mati dan keluarganya tidak boleh bayar fidyah bagi solat yang ditinggalkan. Itu pendapat yang pertama. Sebahagian para ulama mengatakan pendapat yang kedua boleh qada aja. Boleh qada. Dan pendapat yang ketiga, maka boleh bayar fidyah bagi setiap solat. Maka itu adalah ketiga-tiga pendapat. Ketiga-tiga pendapat yang ada disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian muka surat yang ke-73 berkenaan tentang sunnah-sunnah ketika berpuasa. Ini sunnah-sunnah. Kita dah baca tadi tentang fidyah dan lain-lain, berkenaan tentang sunnah-sunnah ketika puasa. Maka sunnah yang pertama, yang paling awal, yang saya rasa semua orang amalkanlah, semua orang amal. Bahkan anak-anak saya semua amalkan sunnah ni. Apakah sunnah yang pertama?
menyegerakan berbuka puasa. Masya Allah. Ini sunnah yang tak ada orang tinggal. Satu-satunya waktu yang manusia akan tunggu makanan adalah waktu nak berbuka puasa. Waktu lain kadang-kala makanan dah lama terhidang, tak ada siapa lagi nak makan. Tak ada siapa lagi. Tapi satu-satunya waktu yang orang akan tunggu makanan. Bahkan macam tadi saya pergi Masjid Al-Ikhlas, Seksyen 13. Saya pergi sana tadi, nak jumpa kawan. Saya sampai lebih kurang jam 6.45. Jam 6.45. 40 minit, 42 minit sebelum masuk waktu. 42 minit. Dan Masjid Al-Ikhlas ni dia sediakan tak banyak lah. Dia sediakan makanan pack untuk 1,000 orang. Untuk 1,000 orang. Untuk 1,000 orang setiap hari. 800 ke 1,000. Dalam keadaan Surau Munawwarah yang berhampiran Surau Nuruddin pun mereka ada makanan. Tapi masjid sahaja mereka sediakan lebih kurang 1,000 pack makanan. Jam 6.45, lebih kurang 42 minit sebelum azan, dah habis dah makanan. Dah habis. Dan yang packing ni bukanlah ambil bawa balik, tunggu. Sebab dia kena duduk baru dibagi. Dan tak boleh bawa balik, kena makan dekat situ. So takut nanti kalau bawa balik, nanti ada orang ambil 2-3 kali untuk dia sendiri dalam keadaan yang lain. Mungkin yang duduk di situ tak dapat. Maka dia adalah dah duduk, dah ambil tempat, dah duduk kat kerusi ataupun kat mana, baru dibagi. 6.45 dah habis dah 1,000 pack. Dan masih lagi ramai orang datang. Dan tak ada apa-apa kecuali diberi kurma dan air. Maksudnya 6.45. Orang dah tunggu makanan untuk berbuka. Lalu, yang ini selalunya orang amalkan. Menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Bahkan kadang-kala kita, azan selalunya lambat sikit sebab muazzin makan dulu sebiji kurma dan lain-lain. Dah masuk je waktu, dekat handphone kita, dekat jam kita, kita dah terus berbuka. Lalu sunnah ni selalunya semua orang amalkan. Maka sunnah yang pertama adalah menyegerakan untuk berbuka. Menyegerakan untuk berbuka, hukumnya adalah sunnah. Tapi sunnah waktu bila? Apabila kita yakin dah masuk waktu. Kalaulah tak yakin, maka tak digalakkan untuk segera berbuka. Ada sebahagian orang ada was-was. Dah masuk waktu ke belum? Dah masuk waktu ke belum? Dah tak dengar azan pun. Maka kalau dah ada was-was, tidak sunnah untuk dia menyegerakan waktu berbuka. Waktu berbuka hanya sunnah apabila dia dah yakin masuk waktu. Kenapa kalau orang yang ragu-ragu tak digalakkan untuk menyegerakan berbuka, maka nanti akan ada isu dengan ibadah. Sah ke tak puasa? Maka akan diletakkan was-was dan lain-lain. Macam mana nak sujud tilawah ketika tengah baca Quran kena berdiri takbiratul ihram dulu ke? Tak semestinya kena berdiri. Tak semestinya kena berdiri. Boleh takbir dan kemudian terus sujud. Tak semestinya kena berdiri untuk sujud tilawah. Okey. Maka itu sunnah yang pertama, menyegerakan berbuka. Dan dibawakan di sini beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis riwayat Musnad Ahmad, muka surat 74, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus sahur. Sabda Nabi, umatku sentiasa dalam kebaikan selagi mana mereka mendahulukan berbuka puasa dan mereka melewatkan sahur. Melewatkan. Cuma masalah melewatkan sahur ni nanti kita akan baca. Dia melewatkan sahur bukanlah sampai betul-betul dah azan. Itu bukan sunnah dia. Kalau kita baca dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi akan berhenti antara Nabi berhenti makan hinggalah waktu azan, kadar boleh dibaca 50 ayat. Biqadri 50 ayat. Itu yang kalau kita tengok dekat jam dipanggil waktu imsak ataupun dekat kalender. Imsak ni bermaksud berhenti daripada makan dan lain-lain, berhenti. Dan dia adalah kadar yang kadang-kadang lebih kurang 10 minit. Maka maksud melewatkan sahur bukanlah sampai betul-betul nak azan. Maksudnya adalah makan lewat, bukannya makan awal malam, tengah malam, makan lewat, tetapi berhenti lebih kurang 10 minit sebelum daripada azan. Kadar boleh dibaca dalam hadis riwayat Bukhari 50 ayat daripada Al-Quran. Maka itu adalah
maksud melewatkan sahur. Bukannya betul-betul dah nak azan, 1 minit lagi nak azan masih makan. Kenapa? Walhal dia bangun awal. Sebab nak dapat pahala melewatkan sahur. Bukan itu maksud dia. Ya, dilewatkan. Kalaulah contoh sekarang ni 6.15, maka kita pun makan 5.50. 20 minit sebelum azan ataupun 25 minit. Kemudian 10 minit sebelum azan dah berhenti dah. Dah selesai pemakanan dan lain. Itu maksud melewatkan sahur. Begitu juga hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, sabda Nabi, "Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra." Sesungguhnya dalam hadis kursi, hamba yang paling Allah cintai adalah orang yang menyegerakan berbuka. Begitu juga hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, "La yazalu ad-dinu zahiran ma ajal nasul fitr, li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun." Islam selalu nampak kuat, jelas selama mana orang Islam menyegerakan berbuka puasa, kerana orang Yahudi dan Nasrani mereka melewat-lewatkan berbuka puasa. Okey. Maka nak buka puasa dengan apa dulu? Nak buka puasa dengan apa yang paling afdal? Maka dalam hadis riwayat Tirmizi kita dah baca yang mana afdalnya buka dengan kurma yang segar, rutab. Sebab itu kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi punya berbuka puasa sebelum solat. Maksudnya Nabi akan buka puasa sikit, terus Nabi solat. Nabi akan berbuka puasa rutaibat dengan beberapa biji kurma segar, rutab yang masih basah, yang segar. Kalaulah tak ada rutaibat, kurma segar, fatumairat, Nabi akan makan kurma yang kering ataupun kurma yang dah lama. Kalaulah kurma pun tak ada, maka Nabi SAW akan minum beberapa teguk air dan Nabi solat. Maka itu yang kebiasaan Nabi yang afdalnya. Tapi kalaulah kita nak makan dulu, sebab takut nanti kalaulah makan sikit nanti solat, maka kalaulah dekat masjid, takut nanti makanan hilang, orang ambil ke apa, maka tidaklah terlarang ataupun tidaklah ada masalah. Cuma kalau sunnah Nabi akan berbuka sedikit beberapa biji kurma dan kemudian Nabi solat. Kalau tak ada kurma, maka dengan beberapa teguk air. Dan di sini kata penulis buku, kalaulah kurma tak ada, air pun tak ada, air bermaksud air yang bukan air manis, air biasa. Maka kalaulah itu pun tak ada, maka dengan sesuatu yang manis, yang tidak dimasak. Dan kalau itu pun tak ada, barulah sesuatu manis yang dimasak. InsyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah untuk perbahasan seterusnya. Terima kasih semua yang bantu share. Terima kasih Fatimah Az-Zahra, kemudian Cik Sutini, Haifa Najwa, begitu juga Faridah. Terima kasih semua di ruangan Facebook dan juga TikTok. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Kita jumpa lagi insya-Allah dengan izin Allah esok jam 4 pagi. Kalau yang di TikTok tak ada, yang di Facebook akan ada zikir munajat buat yang berkelapangan. Dan esok kalaulah tak ada apa-apa, jam 8.30 hayati Quran insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku, boleh tekan link yang berada di ruangan komen.